makan dan minum. Padahal Allah tidak berhajat, puasa kamu. Maksudnya jangan menipu pada bulan Ramadan. Seorang ayah elakkan daripada menipu ketika berpuasa. Guru, pensyarah, pemimpin, Perdana Menteri, Menteri Besar, asalkan namanya manusia manusia yang ada potensi untuk menipu, tinggalkan perkara ini ketika berpuasa, kerana dengan sebab menipu bukan pahalanya berkurang, tetapi akan ditolak amalan puasanya kepada Allah. Yang terakhir saya nak menyebut beberapa perkara dan hukum fiqh yang bersekitar ataupun berkaitan dengan puasa Ramadan dalam masa yang terbatas ini, mudah-mudahan dapat manfaat. Yang pertama adalah berkaitan dengan persoalan seseorang yang berhadath besar, sama ada janabah, malamnya bersama dengan suami dan isteri, bangun-bangun sudah azan, maknanya terbit fajar. Macam mana puasanya? Adakah tak boleh niat ataupun macam mana? Berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyebut, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban fa huwa shaimun. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh masih lagi berjanabah, belum mandi, tetapi Nabi berpuasa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana syarat berpuasa bukan mesti suci atau bukan suci, maknanya mesti mandi wajib, tak. Yang penting niat. Sebab dia berjanabah. Adapun hadath besar berkaitan dengan haid, ini cerita lain. Tetapi ini kerana janabah bersetubuh suami isteri, dia dah penat katakan, akhirnya bangun-bangun lepas daripada azan. Kedua-duanya masih boleh berpuasa, cumanya dia kena mandi juga. Kena mandi juga Ustaz. Kata sah puasa, puasanya sah, tak ada masalah. Tak mandi sampai petang pun sah, tak masalah. Cuma kena mandi sebab nak sembahyang subuh, itu je. Kalau sembahyang subuh ni maghrib, tak apa. Ini kena sembahyang sebelum terbit matahari. Sebab syarat sah solat adalah mesti dalam keadaan tidak berjanabah. Itu satu. Yang kedua, baru-baru ni saya disoal oleh seorang muslimat lah di dalam pengajian di Puncak Alam, kalau tidak silap. Kami ni golongan wanita yang Allah takdirkan uzur, tidak boleh berpuasa, hukumnya haram, dan tidak boleh baca Quran. Adakah amalan lain yang boleh kami lakukan supaya kami boleh dapat pahala yang sama macam orang lelaki yang tidak uzur? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan para ibu dan kakak-kakak, dalam hal ini pertama sekali kena terima ketentuan daripada Allah Ta'ala berkaitan dengan penciptaan biologi, iaitu tubuh badan wanita yang memang begitu, dan hukumnya kalau sekiranya keluar darah haid memang tak boleh puasa. Puasa juga haram hukumnya, kerana dianggap bermain-main dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada amalan yang boleh kita lakukan tanpa disyaratkan suci daripada haid. Antaranya ialah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat pahala. Termasuk ayat Al-Quran, walaupun asalnya ayat Quran, tetapi kalau kita niat zikir, kalau kita niat berdoa, tak ada masalah. Sebagai contoh, ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ayat Quran. Tetapi kita baca zikir dan juga berdoa boleh. Bersolawat kepada Nabi juga boleh, dapat pahala. Seterusnya pada Muslim, satu lagi, ini jangan tinggal. Dalam satu hadis, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih duna ayyan qusa min ajrihi syai'a. Siapa yang bagi makan kepada orang yang sedang berpuasa, maknanya belanja dia makan untuk buka puasa, falahu mithlu ajrih, orang yang belanja ini akan dapat pahala sama macam orang yang berpuasa. Yang itu free, tak puasa tapi dapat pahala orang berpuasa. Kalau orang lelaki dia puasa, dapat pahala seorang berpuasa, dia belanja seorang, dapat satu lagi pahala. Sama macam dia dapat pahala. Cuma nak belanja orang yang alim berkasihan, sebab pahala dia penuh. Kalau belanja orang penipu, ya, ni dapat kita berkasihan, rugi. Okey, duna ayyahus, tanpa ada berkurangan walau sedikit pun. Jadi kakak-kakak sekalian, kaum ibu muslimat, jangan keras, jangan give up, jangan merajuk. Ada peluang, belanjalah kita orang waktu buka puasa. Kami bersedia untuk menerimanya, insyaAllah. Belanja. Kalau belanja 2 orang dapat 2 pahala. Kalau 50 orang dapat 50 pahala orang berpuasa. Tak untung kan?
Tak tentu lagi orang lelaki akan dapat pahala sebanyak itu kalau sekiranya kedekut, kalau sekiranya tidak amalkan perkara-perkara yang bagus ini. Maknanya silap-silap hari bulan, kaum ibu, kakak-kakak dan muslimat yang uzur pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Jadi jangan takut tuan-tuan sekalian. Yang lelaki pula jangan takut. Kita lawan. Dia orang lelaki kita kerja juga. Jangan putus asa, jangan menghalang kepastian. Kita lelaki lebih kuat dari orang. Tapi dulu-dulu kan jadi saya sebut secara umum tuan-tuan sekalian. Dua, itu berkaitan dengan kaum wanita yang Allah takdirkan uzur. Seterusnya perkara ketiga tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan mandi ketika berpuasa. Maqasid puasa, objektif puasa adalah antaranya hikmah supaya rasa kesusahan orang yang susah, orang yang miskin, orang yang tidak ada kewangan yang cukup beli itu dan ini, kita akan rasa kesusahan mereka. Persoalan biasa timbul mandi. Bila mandi tu maksudnya rupanya dikatakan boleh menyebabkan cergas. Cergas balik kejap tak boleh lah. Kalau saya ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang kata hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Setakat ini ada satu riwayat yang menyebut di dalam kitab Ibnu Qayyim. Riwayatnya adalah menyebut bahawa ada seorang sahabat menyatakan, aku nampak Rasulullah membasuh dan menyiram kepalanya dengan air lepas waktu asar. Kalau siram pakai air kepala, maknanya mandi lah tu sekalian. Kita faham? Mandi lah, dia tak ada main. Tak. Mandi. Maknanya kalau Nabi mandi, tiba-tiba kita kata makruh, saya rasa ini tidak tepat pada sudut hukum dan tidak, maknanya kita sebut tidak difiqah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Hukum mesti ada dalil. Dalil itu sama ada Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma' ataupun qiyas, yang ini yang muttafaq alaih, iaitu yang sepakat ulama padanya, ataupun dalil ijtihad. Dalil ijtihad termasuk di dalamnya yang dipanggil masalih musadah, yang termasuk di dalamnya al-istihsan, yang termasuk di dalamnya saddu zara'i, yang termasuk di dalamnya fathu zara'i, yang termasuk di dalamnya qaul sahabi dan lain-lain. Ini ijtihad. Kalau ada dalil ni, baru boleh kita kata hukumnya sunat, hukumnya makruh, hukumnya haram dan sebagainya. Dia tak boleh kata rasa-rasa lah, tak boleh, sebab nanti kita cergas dalil mana. Sebab tu fiqh dia berkaitan dengan dalil tuan-tuan sekalian. Nak kata sesuatu mesti ada dalil, sebab kata sesuatu melibatkan hukum mesti dalil. Kalau bukan hukum tak apa. Ini tiba-tiba dikatakan fatwa, lepas tu tarik balik, bukan fatwa, nasihat aja. Orang yang pergi demonstrasi dikatakan kumpulan khawarij, tuan-tuan sekalian. Bertakwalah kepada Allah apabila nak kias satu kumpulan dengan kumpulan yang jahat. Khawarij ni kumpulan yang jahat. Mereka keluar daripada kerajaan, bahkan nak bolehkan kerajaan. Lalu disamakan orang yang keluar demonstrasi aman, dikatakan sama dengan Khawarij. Tuan-tuan sekalian, Khawarij wajib diperangi. Dan syarat, salah satu daripada syarat Khawarij adalah mesti bersenjata. Kalau setakat bawa air mineral dengan tuala good morning basah, tiba-tiba dikatakan Khawarij, ini tidak ada nilai akademik, tuan-tuan sekalian. Saya bukan pro kumpulan A, kumpulan B, tapi saya orang yang belajar fiqh. Orang belajar fiqh, dia akan kaji hukum. Orang kata hukum ni, kita akan kaji balik betul. Itu kerja kita orang, tuan-tuan sekalian. Sebab boleh jadi kita ada kekurangan ketika kita melakukan kajian. Sebab maklumat tidak cukup. Sebab itu antara yang paling penting adalah al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Hukum ke atas satu perkara mesti kita faham duduk benar ataupun macam mana keadaan perkara itu. Dapatkan maklumat. Tanya lagi. Kalau dia pun tak pernah tahu demonstrasi itu apa. Orang demonstrasi bawa pedang samurai ni, yang pedang samurai tak keluar fatwa ataupun nasihat pula. Itu masalah tu masalah. Sebab tu kita ni jadilah orang yang berilmu supaya kita tidak mudah untuk sama ada ditipu ataupun dikatakan dengan satu perkataan tiba-tiba kita tak pasal-pasal percaya ataupun tolak tanpa sebarang ilmu. Orang yang berilmu akan selamat tuan-tuan sekalian daripada orang yang cuba untuk mungkin melakukan pendustaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukuplah sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang sempurna daripada diri saya. Mudah-mudahan Ramadan dan ibadah kita nanti sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Taala dan menjadi ibadah yang terbaik.